Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan pendengar dan juga penonton Wak TV pada malam ini. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama dalam program siri Bicara Ummah SBU kali yang keempat pada kali ini dalam rangka kita untuk berbincang dan mengupas beberapa tajuk yang amat penting dalam konteks kehidupan kita dalam masyarakat di dalam negara kita yang bertuah ini, tuan-tuan. Jadi kita bersiaran secara langsung ini melalui WAP TV live secara langsung dengan melalui Facebook dan YouTube bersama-sama kita dalam perbincangan yang dianjurkan bersama oleh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, di mana pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup penting dalam konteks masyarakat dan negara kita di Malaysia ini, iaitu konsep lita'arafu, konsep lita'arafu dan kesejahteraan hidup masyarakat. Ini satu tema yang cukup sinonim dalam konteks masyarakat kita di Malaysia ini. Dan untuk mengupas tajuk ini, saya tidak keseorangan. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Halim Ismail yang merupakan Timbalan Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah masih sihat. Mudah-mudahan terus sihat. Walaupun hampir lebih 20 hari lebih dah kita dalam tempoh PKP ni, keadaan yang bermacam rasa ini, kita masih lagi dapat menganjurkan program pada malam ini, Tuan Haji. Jadi insyaAllah kita akan membincangkan tajuk ini berkenaan tentang konsep lita'arafu, dan saya percaya bahawa rakan-rakan teman-teman yang ada di luar sana sudah pastinya biasa mendengar istilah ataupun terma ini yang kita selalu baca sebagai orang Islam. Kita sentiasa membaca Al-Quran, dan tema ataupun konsep lita'arafu ini sebenarnya telah pun dinukilkan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam ayat yang biasa kita sebut bila kita bicara tentang konsep kepelbagaian, konsep berkasih sayang, konsep saling hormat menghormati sesama bangsa, agama dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ringkas Allah menyebut tentang konsep lita'arafu. Jadi bagi mengupas tajuk ini, tuan-tuan, kita akan mendengar kupasan ini daripada Tuan Haji Abdul Halim Ismail yang amat menarik untuk kita lihat. Jadi mungkin Tuan Haji untuk permulaan ini, bagi kita memulakan perbincangan, mungkin Tuan Haji boleh menghuraikan sedikit sebanyak tentang konsep apakah yang dimaksudkan sebagai konsep lita'arafu ini dari segi konteks kefahaman. Apa sebenarnya yang harus kita fahami yang sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi Allah sebut lita'arafu. Mungkin boleh dikongsikan dengan pendengar kita di luar sana. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat lita'arafu, keyword yang penting, kata kunci yang penting, terkandung dalam ayat ke-13 daripada surah Al-Hujurat, seperti yang dibaca oleh Ustaz Hasri tadi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang membawa maksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku, kaum, berkabilah, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi keyword kita pada malam ini adalah lita'arafu, yang membawa maksud saling kenal mengenal. Ayat itu di penghujungnya berbunyi inna akramakum indallahi atqakum,
Innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini penting dan inilah yang menjadi ayat rujukan kita untuk perbincangan pada malam ini. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita kutip daripada ayat ini. Yang pertama, bahawa Allah menegaskan bahawa dialah yang menjadikan manusia dan dia menjadikan manusia dari lelaki dan wanita, dari seorang lelaki dan seorang wanita, dan dari situ diperkembangbiak dengan pelbagai bangsa, kaum dan sebagainya. Jadi penegasan bahawa Allah SWT yang menjadikan manusia, dan dia menjadikan manusia dalam bentuk yang berbagai-bagai, dari sudut bangsa dan kaum yang disebut sebagai syu'uban wa qabaila. Jadi ini adalah sifat ciptaan Allah SWT yang memang disengajakannya untuk menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum. Dan dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahawa dia menjadikan langit dan bumi dan juga menjadikan kepelbagaian bahasa dan warna kulit. Jadi ini semuanya sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan makhluk-makhluknya dalam kepelbagaian. Bukan sahaja makhluk selain daripada manusia seperti haiwan dan tanam-tanaman, manusia juga dijadikan dalam bahasa dan budaya, warna kulit yang berbeza. Yang penting ialah perkataan lita'arafu yang menjadi perhatian kita pada malam ini. Ini adalah tujuan kenapa Allah SWT menjadikan manusia dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum. Lita'arafu membawa maksud saling kenal mengenal. Artinya proses yang melibatkan dua pihak yang berusaha untuk mengetahui, mendekati, memahami satu sama lain. Artinya ada proses kesalingan dua pihak bagi mengenal antara satu dengan yang lain. Ini bukan aksi sebelah pihak, tapi aksi dan reaksi. Suatu pihak berusaha dan disambut oleh pihak yang lain. Dan yang ketiga dalam ayat ini juga disebut inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Perkara penting yang dinyatakan dalam ayat ini ialah ketakwaan sebagai asas penilaian yang mengangkat dan membezakan manusia satu sama lain bukan kerana bangsa dan kaum dan warna kulit dan bahasanya, tetapi kerana ketakwaannya. Ketakwaan ialah wataknya yang berakhlak, kerja-kerja amalnya yang memberi manfaat kepada manusia, dan kesedaran keagamaan yang ada pada dirinya. Jadi ketakwaan itulah yang menjadi penentu kelebihan seorang manusia berbanding dengan manusia yang lain. Bukan kerana dia lelaki atau wanita, bukan juga kerana dia bangsa tertentu atau kabilah tertentu atau punya warna kulit yang tertentu. Jadi inilah yang penting daripada ayat ini. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahawa manusia ini asalnya atau kesatuan asal manusia itu hanya satu, iaitu dari seorang lelaki dan wanita. Dan ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang juga menjelaskan hal yang sama. Misalnya, ya Yuhannas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin
wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan Bapa kamu adalah satu. Tidak ada kelebihan Arab ke atas orang yang bukan Arab, dan demikian juga tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, tidak ada kelebihan mereka yang berkulit merah ke atas mereka yang berkulit hitam. Wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Dan begitu juga tidak ada kelebihan mereka yang berkulit hitam ke atas mereka yang berkulit putih kecuali kerana takwanya. Jadi sama ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menyebut inna akramakum indallahi atqakum, dan di dalam hadis ini la fadla illa bittaqwa, tidak ada kelebihan kecuali dengan ketakwaan. Jadi ini membuktikan bahawa asal manusia daripada Adam alaihissalam dan Hawa, kita mempunyai sumber asal yang satu, dan seperti yang dibuktikan oleh sains sendiri bahawa DNA semua manusia ini adalah sama. 99.9% adalah sama setiap orang dari kita di dunia ini. Jadi kalaupun ada perbedaan yang amat kecil, dan tidak wajar perbedaan-perbedaan itu menjadi sebab permusuhan dan kebencian dan sebagainya. Jadi we are one race. Sebab itu disebut wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapa kamu adalah satu. Okey, itu setakat memenuhi pengertian li ta'arafu, saling kenal mengenal. Akan dibahaskan lagi selepas ini insya-Allah. Baik, terima kasih cikgu. Cakap sangat menarik bila cikgu cuba mengupas ayat yang kita bincangkan tadi tentang konsep li ta'arafu. Dan bertepatan jugalah dengan apa yang kita bicarakan, tajuk kita tentang membina kesejahteraan hidup. Ya, maksudnya elemen li ta'arafu ni cikgu, melihat kepada aspek akhirnya kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat secara holistik dan juga realiti yang berlaku, bahawa daripada ayat Al-Quran itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menjadikan sesuatu itu dalam bentuk yang bermacam-macam, berbagai. Jadi ini menunjukkan suatu Allah SWT menjadikan manusia dalam bentuk yang pelbagai. Ya, jadi melihat pada kepelbagaian itu sebagai suatu usaha untuk kita mengangkat elemen li ta'arafu itu. Jadi maknanya cikgu, Islam itu menghormati kepelbagaian, kerana memang dah secara fitrahnya kita itu pelbagai. Jadi daripada kepelbagaian ini yang dimasukkan untuk li ta'arafu itu, bagaimanakah dia agaknya hal-hal sedemikian ini penting dalam konteks nak membangunkan negara. Ini satu usaha ke arah kesejahteraan masyarakat. Mungkin cikgu boleh jelaskan kali. Silakan. Suatu perkara yang penting bahawa Islam dengan jelasnya sejak awal berdasarkan wahyu Allah SWT mengakui akan kepelbagaian. Dan kepelbagaian itu tidak terhenti di situ, tetapi ada tujuannya, ada kepentingannya, ada matlamatnya. Yang kita maklum dengan jelas dari ayat ini, ayat surah Al-Hujurat itu li ta'arafu. Tentunya maksud li ta'arafu itu tidak sekadar kita mengenal dalam erti kata yang biasa, sekadar mengenal namanya dan di mana dia tinggal, itu tidak banyak memberi kesan kepada usaha membina keharmonian hidup. Tentunya saling kenal mengenal ini mendorong kepada beberapa tindakan yang lain, beberapa langkah lain sehingga benar-benar memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Saya teringat misalnya kata-kata yang digunakan sering dalam bahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi maknanya dengan kenal akan datang rasa cinta. Jadi ini sebenarnya mempunyai pengertian yang mendalam. Kalau kita mengenal dan akhirnya kita mencintai seseorang, maka kita akan sanggup melakukan apa sahaja, berkorban demi kepentingannya. Jadi perkenalan itulah yang akhirnya membawa kepada rasa cinta yang mendalam.
dalam bahasa Arab pun ada pepatah ataupun sebutan-sebutan yang berkaitan dengan hal yang sama. Al-insan aduun lima yajhalu. Manusia itu akan menjadi musuh kepada apa yang tidak dikenalnya. Manusia akan menjadi musuh pada apa yang tidak dikenal. Jadi orang-orang Melayu pula menyebut tak kenal maka tak cinta. Jadi maknanya kecintaan ini adalah suatu yang terhasil daripada proses yang lebih awal, iaitu proses saling kenal mengenal. Dalam konteks negara kita ini, kita dapati bahawa kita mempunyai pelbagai etnik, bangsa ataupun kaum. Yang terbesar ialah Melayu, Cina, India dan beberapa etnik lagi yang lain, dan ramai juga etnik yang berada di Sabah dan di Sarawak. Jadi kepelbagaian ini, perbezaan yang wujud kerana bahasa, budaya, agama, warna kulit ini, kalau tidak diuruskan dengan baik, ia akan membawa bencana kepada masyarakat dan negara. Kerana boleh saja dia menjadi sumber kebencian. Boleh saja perbezaan-perbezaan itu menimbulkan rasa chauvinistik atau chauvinisme yang sempit. Boleh saja menimbulkan sikap rasis atau resis. Boleh saja menimbulkan permusuhan, dan itu akhirnya mungkin mencetuskan pergaduhan dan konflik serta rusuhan kaum yang juga telah pernah kita saksikan dalam negara kita sendiri. Jadi kepelbagaian itu kalau tidak diurus dengan baik, tidak difahami dalam konteks yang positif, maka dia akan menyumbang kepada masalah besar yang akan berlaku dalam masyarakat. Kalau dalam konteks negara kita ini, sejarah pertentangan dan krisis pergaduhan kaum, rusuhan kaum ini sejak bertahun-tahun sebelum 13 Mei itu telah pun ada berbagai kejadian rusuhan dan sebagainya yang berasaskan kepada konflik perkauman. Kurang-kurangnya 20 kejadian yang sedemikian pernah berlaku. Dan yang terakhir misalnya yang agak menjadi titik hitam negara ialah 13 Mei 1969 dan juga 2001 rusuhan Taman Medan, walaupun itu merupakan insiden yang kecil. Jadi apabila berlaku hal yang seperti ini, kalau kita melihat bagaimana kesan 13 Mei 1969, dia telah membantut perkembangan dan kemajuan negara. Dan proses untuk menyembuhkannya mengambil waktu yang cukup panjang. Jadi kalau terjadi hal yang sedemikian, kita tidak akan dapat hidup dengan aman, kita tidak dapat berfikir dengan waras, kita tidak dapat mengatur program-program kemajuan dan pembangunan negara seperti yang seharusnya. Kita tidak ada peace of mind. Dan karena itu kita sebenarnya membuat negara dan masyarakat menghadapi kesusahan dan kepayahan. Di negara kita ini kita dapati misalnya lebih 60% terdiri daripada Melayu Bumi Putera. Lebih daripada 22-23% yang berbangsa Cina dan hampir 7% atau 8% orang-orang India. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang signifikan dan tidak boleh kita ketepikan atau just ignore mereka ini sebagai sebahagian daripada rakyat, teman dan rakan dan juga jiran tetangga dan partner ataupun rakan dalam proses pembangunan negara, kemajuan dan perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi kalaulah kita mempunyai sikap penuh kebencian atau sikap mencemuh mereka atau mereka juga berbuat demikian terhadap kaum yang lain, kita memilih kaedah-kaedah yang seperti berkonfrontasi
confrontational approach, berhadapan dengan satu kaum dengan kaum yang lain, maka ini akan menjejaskan segala macam perancangan pembangunan dan perubahan-perubahan yang kita harapkan berlaku dalam negara. Jadi sebab itu timbul istilah yang sedang dipopularkan, walaupun konsep itu telah sedia ada, tapi kini dipopularkan oleh mereka yang ingin melihat sesuatu yang lebih positif dalam masyarakat dan juga kehidupan manusia di dunia seluruh. Istilah at-ta'ayus as-silmi ataupun peaceful coexistence. Konsep hidup bersama secara aman, damai, saling memahami, saling sedia untuk bekerja sama, saling sedia untuk berkorban demi kepentingan bersama. Jadi at-ta'ayus as-silmi, suatu istilah yang seharusnya kita ketengahkan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Sama sebagaimana kita mengenengahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita harus sekarang ini mengenengahkan at-ta'ayus as-silmi atau al-aish al-mushtarik, kehidupan bersama dengan penuh harmonis untuk kepentingan bersama dan kepentingan negara dan masa depan negara dan generasi akan datang. Jadi itulah pentingnya kita menerima kepelbagaian dan mengambil pendekatan yang positif menghadapinya untuk kebaikan-kebaikan masyarakat dan umat seluruhnya. Jadi memang benar cikgu ya, sebagaimana yang disebut oleh cikgu tadi bahawa asas untuk mengangkat Ta'arofu ini ialah elemen memahami, saling menggunakan peluang ini untuk kebaikan. Apabila kita tidak menguruskan kepelbagaian ini dengan baik, ianya boleh mengundang kepada rusuhan, kesalahfahaman dan sebagainya yang boleh merosakkan imej sesuatu bangsa atau agama itu. Jadi sejauh mana cikgu melihat konsep ataupun formula yang dikatakan sebagai ta'ayus as-silmi tadi itu, peaceful coexistence ini sebagai suatu yang viable dalam konteks membangunkan atau mensejahterakan masyarakat tersebut. Sebab kita perhatikan bahawa cabaran untuk melaksanakan ataupun memastikan konsep ini benar-benar terlaksana itu berbagai cabaran yang kita hadapi. Kesalahfahaman dan juga sikap chauvinis terhadap sesuatu, menganggap orang lain kita lebih tinggi, mulia daripada orang lain. Jadi ini satu perkara-perkara yang, jadi daripada sudut sebagai pengkaji dan melihat realiti dalam masyarakat hampir lebih 60 tahun ini, sejauh mana konsep dan formula ini benar-benar boleh dilaksanakan dalam konteks kepelbagaian ini? Silakan. Jadi ada baiknya untuk kita mengulangi bahawa Allah SWT memang menjadikan manusia ini dalam kepelbagaian. Bahasanya, bangsanya, warna kulitnya, budaya dan lain-lain lagi. Tetapi bukanlah bermakna bahawa Allah SWT tidak berupaya menjadikan manusia ini sebagai satu kaum dengan budaya, bahasa yang satu, dengan bahkan dengan agama yang satu. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalaulah Allah menghendaki, Allah boleh menjadikan semua penghuni, penduduk bumi ini beriman. Kulluhum jami'a. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu hendak memaksa manusia untuk menjadi beriman? Jadi memang ketentuan Allah SWT tidak menjadikan manusia ini seragam, homogenes seluruhnya, dan tidak juga menjadikan mereka semuanya beriman. Ayat yang lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan manusia itu sebagai umat yang satu. Jadi
Kerana itu Allah SWT telah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, uswah hasanah, sebagai pemimpin, dan dia telah menunjukkan kaedah-kaedah bagaimana boleh persatuan di antara manusia, keharmonian hidup antara pelbagai kaum ini diwujudkan. Pada tahun 1 Hijrah misalnya, Rasulullah SAW telah mengemukakan apa yang disebut sebagai Constitutions of Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah satu gagasan politik bernegara yang meletakkan asas dan dasar hubungan warga Muslim dengan non-Muslim. Dia tertulis atau bertulis dengan pelbagai fasal. Disebut terdapat 47 fasal di dalam Piagam Madinah ini atau Sahifah Madinah ini yang cuba mewujudkan persefahaman dan kehidupan yang berpadu di antara yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam. Khususnya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Bahkan termasuk di dalamnya juga mereka yang masih melakukan ibadah dan syirik, menyembah berhala dan lain-lain lagi. Jadi mereka diberikan hak kebebasan beragama dan mengamalkan ajaran agama mereka. Jadi Islam mengiktiraf orang-orang Yahudi sebagai sebahagian daripada warga negara Madinah. Ini yang terkandung dalam Sahifah Madinah yang diketengahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu kontrak sosial yang berjaya membina komuniti baru yang pluralistik dan mereka menjadi rakan ataupun saudara-saudara, walaupun bukan saudara-saudara seagama tetapi saudara-saudara setanah air, ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang berasaskan kepada tanah air. Jadi ini merupakan oleh Hamidullah disebut sebagai the first written constitution in the world. Konstitusi pertama tertulis di dunia yang menggabungkan ataupun menyediakan suatu kehidupan bersama antara Muslim dan non-Muslim dengan pengiktirafan agama dan amalan-amalan agama mereka dan tanggungjawab bersama untuk mempertahankan Madinah. Jadi mereka merupakan suatu komuniti yang terpadu berdasarkan piagam. Jadi ini merupakan asas yang penting untuk kita teliti apabila kita ingin membina kesatuan dan keharmonian hidup di kalangan pelbagai bangsa termasuk dalam konteks Malaysia sendiri. Dan kita sebenarnya telah juga mempunyai contoh dan bukti yang jelas berasaskan kepada Daulah Umayyah yang telah berkembang sampai ke Andalusia, ke Spanyol. Mereka telah berjaya membina kehidupan yang harmonis, yang diiktiraf sebagai antara zaman-zaman keemasan yang harus dihargai semasa Islam memerintah Andalusia ataupun Spain, semenanjung Iberia. Konsep yang kalau kita rujuk disebut sebagai La Convivencia yang membawa maksud peaceful coexistence antara Muslim, Kristian dan juga Yahudi. Dan hal itu berlangsung lebih kurang 400 tahun. Dan ini adalah bukti-bukti yang nyata tentang keupayaan ideals agama Islam itu diterjemahkan dalam realiti kehidupan. Jadi kalau hal itu sudah terbukti dan berjaya, wujud terjemahan daripada idea itu dalam kehidupan, maka bermakna bahawa dia juga boleh diaplikasikan walaupun di tengah-tengah masyarakat moden hari ini. Sayangnya Sahifah Madinah itu akhirnya telah tidak terlaksana lagi
kerana pengkhianatan orang-orang Yahudi. Kalaulah orang-orang Yahudi tidak mengkhianati Sahifa Madinah, kita akan dapat melihat the ideal society in full bloom. An ideal society in full bloom akan dapat kita saksikan, yang boleh menjadi contoh untuk kita laksanakan dalam konteks dunia moden hari ini. Setakat itu penjelasan bahawa Islam dan konsep-konsep yang dibawanya dalam mewujudkan keharmonian hidup adalah suatu yang telah dibuktikan. Terbukti dengan apa yang ditunjukkan melalui Piagam Madinah dan apa yang berlaku di Andalusia, bahkan apa yang berlaku dalam yang ditunjukkan buktinya melalui perjanjian-perjanjian Umar Al-Khattab dengan pelbagai pihak Kristian dan Yahudi. Ya, kalau kita lihat cikgu ya, memang suatu yang amat unik, amat menarik dan memang telah pun terbukti sebagaimana yang disebut oleh cikgu tadi, bahawa formula kepelbagaian telah pun dilaksanakan dalam atas panduan Islam. Bagaimana kita melihat kesejahteraan masyarakat dalam pelbagai bangsa, agama, budaya telah ternukil ataupun disepadukan dalam perjanjian Madinah tersebut. Jadi ini satu benda yang bukan mustahil kalau benda tu kita nak laksanakan demi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi daripada kita lihat, sudah tentu saya percaya bahawa usaha-usaha pembinaan bangsa dan kepelbagaian yang diwujudkan pada zaman Nabi itu ada banyak cabarannya. Itu pun mungkin telah ditangani. Apatah lagi dalam masyarakat hari ini ya, kalau kita lihat berbagai halangan, tribulasi yang terpaksa kita hadapi kerana kita berdepan dengan sebahagian daripada masyarakat yang mungkin bersifat tidak objektif sifatnya. Kerana bila melihat kepelbagaian ini dalam kerangka negatif. Jadi apakah cabaran-cabarannya yang kita lihat dalam bentuk dalam kita nak mencapai kesejahteraan masyarakat ini, ya, bila kita sejahtera masyarakat, realitinya kita pelbagai. Jadi apakah cabaran-cabaran utama dalam kita nak membentuk masyarakat yang sejahtera ini berasaskan konsep lita'arafu yang kita bicara di awal tadi. Silakan. Saya fikir masalah ataupun halangan yang besar ialah kefahaman orang-orang Islam sendiri. Kita ini sebagai syuhada a'lan nas, sebagai kelompok yang harus memberi contoh. Tetapi sayangnya masyarakat Islam sendiri tidak benar-benar memahami akan ideal, kehebatan dan kelebihan konsep-konsep yang didatangkan melalui agama Islam itu sendiri. Dan kerana itu mereka sendiri tidak dapat menghargai apa yang mereka miliki. Jadi sekarang ini kita boleh anggap usaha-usaha untuk membina keharmonian hidup antara pelbagai bangsa dan kaum, antara bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain etnik dalam konteks Malaysia yang berbeza agama, ini merupakan suatu usaha yang sukar kerana kefahaman masyarakat itu masih belum benar-benar berubah, termasuk khususnya di kalangan umat Islam pun. Kita ada ideal, ada nilai-nilai yang hebat, tetapi kita sendiri tidak sebenarnya benar-benar memahami, apatah lagi untuk menghayati. Jadi usaha-usaha untuk mengenengahkan konsep lita'arafu ini seperti usaha menentang arus. Kerana masyarakat yang kita perhatikan hari ini, sama ada di kalangan orang-orang Melayu, di kalangan yang berbangsa Cina, India, mereka mempunyai satu sikap yang berlawanan dengan hasrat dan cita-cita kita untuk membina bangsa yang bersatu padu, yang kita sebut sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Jadi fahaman-fahaman yang masih terus dipegang oleh masyarakat pelbagai kaum ini ialah fahaman-fahaman yang terisi dengan kebencian dan rasisme yang dianut sama ada secara sadar atau tidak.
Ini adalah warisan daripada masa lalu dan juga oleh tindak tanduk dan peranan yang dimainkan oleh khususnya ahli-ahli politik yang menggembar-gemborkan isu-isu perkauman untuk kepentingan politik murahan mereka. Jadi mereka, khususnya ahli-ahli politik, sering bermain dengan sentimen perkauman bagi mendapatkan sokongan. Sebab itu kita lihat ada usaha-usaha untuk menggambarkan suatu kaum terancam oleh tindak tanduk kaum yang lain. Ada tuduhan-tuduhan bahawa kita dikepung oleh bangsa-bangsa yang lain. Misalnya ada istilah Malay under siege, Malay under threats dan lain-lain lagi. Istilah itu dipakai memberi gambaran bahawa masyarakat kita ini masih belum mendapat kefahaman yang mendalam dan jelas sehingga faham-faham rasisme, kebencian, chauvinisme itu masih lagi memenuhi pemikiran masyarakat. Jadi usaha untuk membina masyarakat yang sejahtera berasaskan konsep di ta'arufu ini adalah satu proses yang menghadapi kesukaran masa ini, suatu usaha yang kita anggap sebagai sukar menentang arus yang sedia ada. Tapi ini adalah cabaran-cabaran besar yang perlu kita hadapi kalau kita ingin melihat suatu perubahan positif berlaku di dalam masyarakat kita sekarang ini. Baik, menarik sangat cikgu ya bila cikgu sebut tentang perkara ini sesuatu yang boleh dilaksanakan. Kalau kita lihat realitinya kepelbagaian dalam negara, bahasa, budaya, agama dan sebagainya. Dan kalau kita cerakinkan juga dengan elemen li ta'arufu yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Bagaimana agaknya ya, formula cikgu melihat aspek li ta'arufu ni boleh dilaksanakan ataupun diaplikasikan dalam negara. Kerana saya percaya bahawa banyak sumber ataupun aspek-aspek yang boleh kita laksanakan. Contohnya macam pendidikan, bagaimana anak-anak itu harus diberikan ilmu dan juga pengalaman berinteraksi ke pelbagai kaum dan sebagainya lah. Dan ini kita percaya bahawa dalam negara kita ini sebagai tempat kita dah laksanakan, ada sebagai tempat tidak dilaksanakan. Jadi bagaimana dengan kefahaman dan juga sentimen ataupun konsep li ta'arufu ini juga mampu dilaksanakan dalam negara kita, ataupun ada halang-halangan lain untuk kita lihat supaya setiap masyarakat itu sentiasa memahami elemen li ta'arufu dalam kehidupan mereka. Silakan. Berdasarkan Al-Quranul Karim, kita dapati bahawa sebahagian daripada kandungan Al-Quranul Karim itu disampaikan oleh Allah SWT dalam bentuk dialog atau proses hiwar yang bermaksud dialog. Jadi memahami hal demikian, kita juga melihat keperluan untuk memperbanyakkan dialog di antara pelbagai kaum dan pelbagai agama di negara kita ini. Kerana maksud di ta'arufu itu ialah untuk saling kenal mengenal sehingga mereka benar-benar memahami antara satu dengan yang lain sehingga mereka dapat menemukan titik-titik persamaan di antara mereka. Jadi proses dialog atau hiwar ini perlu diperbanyakkan. Apabila kita menjauhkan diri satu dari yang lain, maka kita akan membuat beberapa tanggapan negatif. Kita akan berprasangka dengan pelbagai hal. Tetapi kalau kita boleh bertemu, positive engagement, maknanya duduk bersama dan cuba mencari persamaan-persamaan yang boleh dijadikan sebagai asas untuk tindakan-tindakan bagi kepentingan bersama. Jadi dialog ini tentunya akan membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Dialog ini akan menjadikan kita jauh lebih bersedia untuk membuat perubahan-perubahan yang positif bagi masyarakat dan juga negara.
Jadi walaupun ada mereka yang bertanggapan bahawa dialog-dialog ini tidak banyak manfaatnya, tetapi berdasarkan kepada apa yang dianjurkan oleh Allah SWT, kaedah yang digunakan dalam Al-Quran, dialog adalah perkara yang amat mustahak dan penting. Memberi ruang untuk kita menyampaikan apa yang terbuku dalam hati kita dan kita dapat memahami apa yang sebenarnya berada dalam pemikiran dan jiwa masyarakat yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Jadi hiwar ini ataupun dialog seperti ini adalah penting dan mustahak. Dan yang juga penting ialah kita menunjukkan contoh yang terbaik berdasarkan nilai-nilai yang telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim yang diketengahkan, dikemukakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita disebut sebagai syuhada a'lan nas, artinya kita seharusnya tampil berada di hadapan, menunjukkan contoh terbaik, menyampaikan segala kalimat-kalimat baik untuk difahami oleh masyarakat seluruhnya. Tetapi sayangnya peranan sebagai syuhada a'lan nas itu tidak berlaku. Jadi inilah masanya, inilah ketikanya umat Islam kembali memainkan peranan yang penting. Kerana kalau kita mengambil pendekatan berkonfrontasi atau melihat kaum yang lain sebagai musuh atau kaum yang lain sedang merancang untuk merosakkan kita dan kita membuat tindakan-tindakan itu akan mendapat reaksi yang juga negatif. Jadi suatu backlash akan timbul pula counter backlash yang akan merosakkan keadaan dan tidak akan menemukan titik penamatnya. Dia akan berulang-ulang. Dan kita juga melihat kepentingan sekolah sebagai tempat pendidikan yang berkesan untuk membina kesedaran seperti ini. Sekolah maksudnya pusat-pusat pengajian tinggi dan lain-lain seharusnya memainkan peranan menjadikan ini sebagai usaha yang penting bagi membina suatu sikap baru, kesedaran baru untuk kita melihat perubahan-perubahan yang lebih bermakna dan lebih positif bagi negara. Selain daripada itu, peranan yang dimainkan oleh NGO, badan-badan agama yang resmi dan yang tidak rasmi, persatuan-persatuan penduduk, seharusnya mengambil tanggungjawab untuk membina keharmonian hidup di kalangan pelbagai bangsa yang wujud di negara kita ini. Demikian juga tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh agama terutamanya tidak seharusnya diam dan memberi alasan-alasan yang tidak munasabah. Sebaliknya mereka seharusnya tampil ke hadapan dengan berani menegaskan kepentingan kita mendukung konsep-konsep seperti ini untuk membina masyarakat yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai masyarakat yang mendapat keredaan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi peranan tokoh-tokoh agama adalah penting untuk menimbulkan kesedaran yang sedemikian. Apatah lagi para pemimpin politik dan pemerintah seharusnya turut mengambil tanggungjawab ini sebagai tanggungjawab yang penting demi kepentingan jangka panjang pembinaan generasi yang sebenarnya. Dan kalau kita menyebut tentang negara di persada dunia, kita seharusnya mengambil kesempatan ini untuk berbuat demikian. Karena apa yang wujud di negara kita ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang membolehkan kita menunjuk bukti kepada masyarakat lain di negara-negara lain di dunia. Jadi begitulah Cikgu ya, kita lihat betapa peluang yang boleh dimainkan. Maknanya dari segi pelaksanaan, dari segi proses untuk mengaplikasikan kepelbagaian ataupun elemen ta'arafu ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mustahil dalam konteks negara kita yang pelbagai ini. Tinggal lagi setiap masyarakat haruslah bersifat positif dan juga meyakini tentang elemen ini kerana telah pun terbukti oleh sejarah dalam konteks masyarakat kita. Jadi
sebagai akhirnya cikgu ya, oleh masa kita pun dah sangat mencemburui ini, mungkin apakah nasihat-nasihat kepada masyarakat di luar sana tentang sebahagian mereka yang mungkin tidak melihat ini sebagai satu keperluan. Bahkan setengah daripada mereka yang meninggalkan atau menepikan kesedaran tentang lita'arafu ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ya? Kerana masing-masing dengan jiwa dan juga naluri rasa hebat, rasa besar, maka akhirnya bangsa lain ataupun agama lain itu tidak sealiran dan sebagainya. Bahkan yang paling menyedihkan, adanya kelompok-kelompok yang sentiasa menimbulkan keraguan, kebencian dan sebagainya. Jadi, apakah nasihat-nasihat cikgu sebagai kata akhir kita sebelum kita membuat menutup bicara kita ini kepada masyarakat dalam konteks menjayakan konsep di ta'arufu ini untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan. Kita harus melihat kepelbagaian ini sebagai satu rahmat dari Allah dan anugerahnya, yang menerima kepelbagaian ini dengan segala senang hati dan kita menyenanginya dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan bagi negara. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Bayah, bahawa kita harus menghormati kepelbagaian, respecting diversity. Bahkan dia menyebut indeed loving it. Bahkan kita harus mencintai. Jadi bukan sekadar menghormati tapi mencintainya, meraihkannya, embrace diversity. Dan inilah yang dituntut oleh agama dan ditunjuk buktinya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ditunjukkan dengan lebih nyata kemudiannya oleh para khulafa ar-rasyidin. Jadi kita harus melihatnya sebagai suatu rahmat, adanya pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya di negara kita ini sebagai suatu cubaan daripada Allah SWT untuk melihat, menguji keupayaan dan kemampuan kita, keberanian kita bagi mewujudkan suatu hal, suatu keadaan yang lebih baik daripada kepelbagaian yang wujud ini. Jadi rasisme, prejudis, faham komunal, chauvinisme ini kita boleh juga sebut sebagai suatu jenis virus juga, seperti virus COVID-19. Dan kita harus berusaha untuk memutuskan rangkaian virus ini. Peranan ibu bapa, peranan guru-guru, sekolah, institusi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmuwan seharusnya tampil ke depan berusaha untuk memutuskan rantaian virus rasisme, prejudis dan faham komunal ini. Jadi kalau kita sebut soal social distancing, ini juga perlu kita perhatikan dalam konteks menjauhkan diri kita daripada faham-faham yang sedemikian yang pastinya akan merosakkan masyarakat keseluruhan. Jadi umat Islam ini memiliki ideals, nilai-nilai yang agung. Kerana itu kita mestilah mengambil langkah-langkah proaktif. Umat Islam sendiri mengambil langkah-langkah proaktif, memulakan usaha membina masyarakat yang lebih baik dengan konsep lita'arafu sebagai satu projek abad baru yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak memulakannya, saya tidak fikir ada pihak lain yang akan mengusahakannya ataupun melaksanakannya. Jadi umat Islam harus tampil ke depan, proaktif, benar-benar berusaha untuk membina, menegakkan konsep baru, konsep yang lama tetapi dalam suasana hari ini yang memang memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan pengorbanan yang besar. Kita mempunyai alat-alat yang cukup seperti rukun negara, ada perlembagaan, ada lagu negaraku, ada bendera, ada wawasan negara yang mengandungi gambaran-gambaran dan dorongan-dorongan untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu padu, yang harmonis. Tetapi hanya alat
yang ada tetapi kita kekurangan, defisit dari segi kesedaran dan kefahaman. Jadi masalah kesedaran dan kefahaman ini perlu dibina dan dibangunkan. Kalau kita mempunyai rukun negara seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, saya fikir kita perlu tambah satu lagi, kecintaan kepada kepelbagaian. Sebab inilah yang menimbulkan ataupun menjadi masalah yang dihadapi oleh negara. Jadi apa salahnya kalau kita mengambil suatu usaha menambah selain daripada kepercayaan kepada Tuhan dan lain-lain, kecintaan kepada kepelbagaian. Kerana seperti yang disebut, kita harus mencintai kepelbagaian dan itu merupakan sumber yang kaya dan sumber yang mengindahkan kehidupan kita. Jadi kita semua bertanggungjawab untuk melaksanakan semuanya itu dan melihat bahawa kita adalah human being yang mempunyai asal dan ibu bapa yang sama, Adam dan Hawa, dan kita adalah sebenarnya senasib, sepenanggungan melihat kepada virus COVID-19 yang tidak mengenal bahasa, bangsa, agama. Jadi ia menunjukkan betapa perlunya untuk kita hidup bersama, bertolak ansur, bersatu, membina kesejahteraan bersama. Jadi COVID-19 tidak memilih warna kulit dan bahasa dan bangsa, maka kita seharusnya memikirkan hal ini untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat dan juga pandangan yang telah pun diutarakan oleh Tuan Haji Abdul Halim Ismail dalam kita mengupas aspek-aspek kepelbagaian, bagaimana konsep di ta'arufu ini mampu untuk menjadi sumber kekuatan kita dalam mensejahterakan kehidupan dalam masyarakat, insya-Allah. Jadi sidang penonton dan juga rakan-rakan yang menyaksikan rancangan secara langsung kita ini, siri bicara ummah yang turut satu bersama dengan kita Tuan Haji Abdul Halim Ismail, Timbalan Presiden Wadah Penjelasan Ummah Malaysia, dan apa yang kita harapkan dalam perbincangan ini, suatu lontaran, satu pemikiran bagaimana untuk kita memastikan kefahaman kita tentang elemen li ta'arufu ini yang merupakan satu perkara yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita fikir, kita terjemahkan dalam kehidupan, bukan hanya untuk kita baca, faham, tapi bagaimana kita nak melaksanakan dalam konteks kehidupan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi sedang betul-betul mungkin kita akan berakhir di sini dan harapan kita sebagaimana disebut oleh Tuan Haji Abdul Halim tadi, hari ini kita berdepan dengan COVID-19 dengan ujian cabaran penyakit yang tidak mengenal usia, warna kulit, bangsa dan budaya. Begitu juga kita bila bicara tentang elemen mensejahterakan masyarakat ini, janganlah kita juga membesar-besarkan virus kebencian, virus rasisme yang ini juga boleh merosakkan masyarakat. Ia bukan hanya dalam negara, malahkan di luar negara. Kalau setiap individu daripada kita memahami elemen kepelbagaian ini berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, insya-Allah ya, saya percaya bahawa kita boleh hidup dalam keadaan aman dan sejahtera dan mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Halim Ismail. Terima kasih Tuan Haji di atas masa yang diberikan dan segala yang baik ya, nasihat yang telah dijadikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang saya mengendalikan bicara ummah ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa kita akan bertemu dalam siri-siri yang lain yang akan kita pancarkan insyaAllah dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk menyaksikan laman Facebook kami untuk mengetahui perkembangan rancangan-rancangan kita secara langsung maupun secara rakaman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.